Dengan nada suara yang keras, Datuk menyuruh saya membakar sumbu pelita yang padam. Seluruh ruang rumah terang. Udaludin masih terpaku dekat dinding rumah. Saya lihat Udaludin membungkukkan badannya sambil menekan perut. "Kau sedar tak apa yang berlaku?" tanya Datuk pada lelaki yang baru sedar dari tidur. Lelaki itu gelengkan kepala beberapa kali. Datuk pun menceritakan semua yang terjadi kepada lelaki, iaitu suami perempuan yang menjadi hantu tersebut. Lelaki itu mengeluh panjang. "Masa isteri kamu mahu mati, apakah perkara ganjil yang kau nampak yang terjadi pada dia?" Datuk mengajukan pertanyaan. Lelaki itu terdiam memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia tersenyum sambil merenung tajam ke arah Datuk. "Tak ada yang ganjil pun, cuma..." Lelaki itu berhenti bercakap. Dia menelan air liur. Saya dan Datuk berpandangan dan lelaki itu menyambung kata-katanya. "Masa mengusung jenazahnya dulu, ramai sangat orang yang bersungut, terlalu berat." "Siapa yang cakap?" tanya Datuk. "Anak-anak saya." Datuk tidak dapat bertanya lebih lanjut lagi kerana diganggu oleh suara Udaludin. Datuk pun segera menghampiri Udaludin yang berada dalam keadaan cemas. Perkara pertama yang Datuk lakukan pada Udaludin ialah memegang buah betis kakinya dan mengurut dengan perlahan-lahan. Usaha Datuk tidak mendatangkan sebarang kesan. "Ambilkan aku selai sirih." Datuk mengeluarkan perintah. Barang yang Datuk mahu saya adakan. Datuk melipatkan daun sirih menjadi 7 bucu dan diletakkan atas tapak tangan kiri. Saya lihat daun sirih itu terus layu bagaikan kena bahang panas. Dari celah-celah jari Datuk, keluar asap menipis naik bersama dengan bau kemenyan. Datuk melekapkan ke leher Udaludin. Udaludin melompat dan menjerit. Sakit perutnya serta merta hilang. Daun sirih yang dilengkapkan ke pangkal leher Udaludin, Datuk ambil dan terus meram-ramasnya hingga hancur. Dari tapak tangan kiri, daun sirih masih lagi elok dan segar. "Kau ni dah kena badi hantu perempuan tu." Datuk memberitahu Udaludin yang pucat lesi itu. Datuk menyuruh bahagian belakang. Maafkan saya. Datuk mengurut-urut bahagian belakang Udaludin hingga mukanya kembali merah. Datuk menyuruh Udaludin melakukan senaman kucing mencangkung. "Bagaimana rasanya?" tanya saya pada Udaludin. Bau terasa segar sedikit." "Ni, kau baca ayat ni." Datuk menghulurkan sejepit kertas yang bertulis huruf Jawi kepada Udaludin. Datuk kembali mendapatkan lelaki tuan rumah. Lelaki itu masih lagi terpaku duduk di sudut dinding. Barangkali dia memikirkan sesuatu. "Ada berapa anak kau?" Dengan tenang Datuk mengajukan pertanyaan. Saya segera duduk di sebelah Datuk. Udaludin juga begitu. 4 orang, semuanya lelaki." "Ada di mana sekarang?" Saya gatal mulut bertanya. "Semua dah bekerja. 2 di Singapura dan 2 lagi ke Kuala Lumpur. Duduk menyewa di kampung Pandan," terang lelaki itu dengan jujur. Datuk segera menyiku bahu kanan saya yang membawa maksud supaya saya berhenti dari mengajukan sebarang pertanyaan pada lelaki itu. Udaludin terus menggeliat. Suasana terasa cukup dingin sekali. Angin malam yang bertiup di luar melanggar dedahan pokok getah yang melahirkan bermacam-macam bunyi. Saya menguap dan mata pula terasa cukup mengantuk. "Masih dini hari lagi ni. Baiklah kita tidur," kata Datuk. Dan saya secara tiba-tiba terasa mahu buang air kecil. Saya terus merebahkan badan dengan harapan saya akan terlena dan tidak akan membuang air kecil pada waktu subuh. Ternyata rancangan saya tidak berjaya. Saya sudah tidak boleh tahan lagi. Seluruh pangkal pinggang saya terasa sakit. Saya mencapai pelita dan terus ke bahagian dapur untuk membuang air kecil. Selesai buang air kecil itu, saya pun melangkah masuk ke ruang tengah. Kaki kanan saya tersepak sesuatu. Pelita pun saya rendahkan. Dengan pertolongan cahaya lampu, saya dapat melihat seketul tanah merah bersama secarik kain putih yang ada kesan darah kering.
Bila kain dan tanah itu saya dekatkan ke lubang hidung, baunya amat tidak menyenangkan. Cukup busuk, macam bau bangkai. Bulu tengkuk saya mula meremang. Saya meletakkan pelita ke tempat asalnya dan terus merebahkan diri di sisi Datuk. Tetapi saya tidak dapat tidur. Macam-macam bunyi yang saya dengar di luar. Macam ada bunyi tapak kaki orang yang melangkah dan memijak sesuatu di bawah rumah. Saya juga terdengar bunyi suara ayam yang berkokok dalam reban dengan kuatnya. Saya cuba bangun untuk melihat dari tingkap. Datuk segera memegang dan menekan bahu kanan saya. Dia memaksa saya tidur. Orang curi ayam tu? Bukan. Kalau bukan, kenapa ayam di reban berbunyi? Dah, kau tidurlah, jangan banyak cakap. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya baring kembali dan akhirnya terlena. Sedang asyik dibuai mimpi, Datuk membangunkan saya untuk sembahyang subuh. Udaludin terus jadi imam. Bila matahari terbit di kaki langit, saya dan Datuk pun mandi embun. Kemudian Datuk mengajak saya pergi ke reban ayam kepunyaan lelaki tuan rumah itu. Saya terkejut besar bila terpandangkan beberapa ekor ayam mati dengan tali perutnya berjela-jela keluar. Saya lihat bahagian perutnya ditebuk dengan kuku. Bila Datuk memeriksa seluruh kawasan rebah ayam, Datuk menemui beberapa cebisan kain putih yang ada kesan darah kering dan tanah merah. Sedang Datuk asyik membelek-belek ketol tanah dan kain putih itu, lelaki tuan rumah itu menghampiri Datuk. Setiap kali benda tu datang, habis perut ayam dimakannya, ujar lelaki itu dan Datuk pun mengangguk kepala. Datuk meletakkan tanah merah dan kain ke tempat asalnya. Saya termenung panjang. Datuk mengajak lelaki itu masuk ke ruang dapur rumah. Semua kuali dan periuk dan nasi berselera. Lebih kurang pukul 10 pagi, beberapa orang penduduk setempat datang menemui Datuk. Mereka bercerita kepada Datuk. Sejak berlakunya peristiwa aneh di kampung tersebut, banyak ayam peliharaan mereka mati akibat ditebuk perutnya oleh makhluk aneh itu. Manakala bahagian dapur rumah mereka hampir setiap malam kena geledah. Nasi yang tinggal di periuk habis dimakan oleh makhluk ganjil itu. Biasanya, periuk yang sudah disentuh oleh makhluk ganjil itu tidak boleh digunakan lagi, meninggalkan bau yang cukup busuk. Macam selalu Datuk memberikan janji untuk membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Datuk juga meminta mereka semua supaya jangan melakukan sesuatu perkara terhadap lelaki yang isterinya menjadi makhluk ganjil. Semuanya terjadi bukan atas kemahuannya. Tentu tidak baik orang lain yang membuat salah dan orang lain pula yang menerima hukuman, kata Datuk memberitahu mereka. Ternyata keterangan yang Datuk berikan amat memuaskan hati mereka dan mereka pun pulang. Selepas sembahyang Zuhur, Datuk dan saya dengan ditemani oleh Udaludin terus menemui ahli jawatan kuasa kemajuan kampung, mengadakan mesyuarat kecil di Dewan Orang Ramai. Semua ahli jawatan kuasa kemajuan kampung bersetuju menyerahkan pada Datuk untuk mengatasi masalah yang menimpa kampung. Mereka berjanji akan memberi sebarang pertolongan sekiranya Datuk memerlukan pertolongan. Bila mesyuarat itu berakhir, Datuk mengajak semua ahli jawatan kuasa kemajuan kampung sembahyang asar di surau. Datuk menjadi imamnya. Dari surau kecil, kami pun menuju ke tanah perkuburan. Lelaki malang itu terus menunjukkan kepada Datuk kubur isterinya. Seluruh kawasan kubur isteri lelaki itu diperiksa. Tidak terdapat sebarang keganjilan. Nisan yang dibuat dari kayu teras berbentuk bunga rebung tetap utuh di bahagian kepala dan kaki. Pokok puding tetap hidup subur. Udaludin terus menguis-nguiskan dedaun getah kering yang menepuk di tanah kuburan itu dengan ranting getah. Beberapa orang ahli jawatan kuasa kemajuan kampung meminta diri untuk pulang kerana urusan masing-masing. Matahari petang kian menurun. Suasana di tanah perkuburan terasa sunyi. 2 kali saya mengajak Datuk pulang. Namun Datuk tidak mahu pulang. Dia masih mahu mencari sesuatu di situ. Udaludin terus membersihkan kubur dan lelaki yang kematian isteri Datuk itu termenung di pangkal getah. Pukul berapa sekarang ni? Tanya Udaludin pada Datuk. Cepat-cepat Datuk renung ke langit. Datuk kerutkan dahi sambil merenung muka Udaludin. Lebih kurang pukul 4.30, kata Datuk pendek.
Lelaki yang duduk di pangkal pokok getah segera bangun, menuju ke bahagian batu nisan di bahagian kaki. Dia terus menolak segala dedaun kering yang terdapat di situ. "Nia, lubang," katanya. Saya segera meluru ke situ. Memang terdapat satu lubang dalam ukuran 1 kaki bulatnya. Bila saya mahu menjenguk ke dalam, Datuk datang dan menolak saya ke tepi. Kerana hari sudah beransur gelap, saya tidak dapat mengagak berapa dalam lubang itu. Datuk mahu menimbus lubang, namun hasrat Datuk tidak terlaksana kerana kami tidak membawa cangkul. Udaludin menutup lubang itu dengan daun-daun kayu kering. "Dah berapa lama isteri kamu ni meninggal?" Mendadak sahaja Datuk menyoal lelaki itu. Udaludin merenung ke arah tepi kawasan perkuburan yang penuh dengan pepohon keduduk dan anak-anak getah yang terpegun dalam kesamaran senja yang kian gelap. Suasana cukup sepi. Saya mula terasa takut. Saya takut melihat batu-batu nisan yang terpacak. "Hari ini genaplah 44 hari," jawab lelaki itu. Serentak dengan itu saya terdengar pokok-pokok kecil di pinggir kawasan perkuburan digoncang orang. Saya menoleh ke arah bunyi itu. Disebabkan suasana bertambah gelap, saya tidak nampak sama ada pokok-pokok di situ bergoyang ataupun tidak. Saya juga mula terdengar bunyi orang mencari-cari kain dan bunyi papan yang kena ketuk. Semuanya datang dari arah hutan kecil di pinggir kawasan perkuburan. Bila bunyi itu hilang, saya terdengar bunyi suara orang perempuan menangis. Pada mulanya saya mengira semuanya berpunca dari perasaan saya yang takut. Bila Udaludin sendiri memberitahu saya bahawa dia juga mendengar seperti apa yang saya dengar, ternyata saya tidak berkhayal. Satu kenyataan yang berlaku di depan mata yang tidak boleh dilihat. Ada macam-macam bunyi saya dengar, macam suara isteri saya. Lelaki kematian isteri menyatakan pada Datuk dan saya. Datuk diam. Perasaan saya sudah tidak damai. Saya sentiasa berdiri dekat dengan Datuk. Kemudian Datuk pun mengajak kami pulang. Sepanjang jalan, kami mendengar bunyi tapak kaki manusia mengikuti langkah kami. Bila direnung ke belakang, tidak ada apa-apa yang kelihatan. Kami berpisah dengan Udaludin di kepala simpang. Dia terus menuju ke rumah tempat dia menginap. Kami pula meneruskan perjalanan. Datuk bagaikan tahu yang langkah kami diukuri oleh manusia ataupun makhluk yang tidak dapat dilihat. Datuk menyuruh kami berjalan secepat yang boleh. Bila sampai dekat dengan pokok besar, Datuk suruh kami bersembunyi di balik pokok itu. "Dah dekat waktu maghrib ni," kata Datuk yang juga bersembunyi di balik pokok besar. Datuk mengambil 3 helai daun serunai laut yang mati pangkal. Daun itu Datuk genggam sambil membacakan sesuatu. Datuk pun memberikan daun itu kepada kami. "Kalau kamu nak tengok syaitan, lekapkan daun ini ke kelopak mata kamu. Kemudian kamu gigit pangkalnya dan renung ke depan." Arahan yang Datuk keluarkan itu kami patuhi. Dada saya berdebar. Apa yang saya lihat amat menakutkan. Saya nampak satu lembaga berjalan terloncat-loncat. Bahagian bawah lembaga itu tidak sampai ke bumi. Dia bagaikan meloncat di atas awang-awangan. Bahagian atas ataupun kepala lembaga itu menajam ke atas. Kain putih yang membalut tubuh lembaga itu sudah koyak penuh dengan darah kering dan selut tanah merah. Lembaga itu menoleh ke arah kami. Bahagian mukanya sudah hancur. Lubang matanya terpelohong ke dalam. Bahagian daging yang tinggal kelihatan menggerutu macam kulit katak puru. Tulang pipinya menonjol ke hadapan. Hidungnya sudah tiada, tetapi giginya masih kukuh dengan rambut hitam yang terurai atas bahu. Lembaga itu mengeluarkan suara. Sekejap macam suara orang menangis dan sekejap macam orang yang mengeluh. Serentak dengan itu, terdengar pula bunyi suara gagak dan suara burung tukang sayup-sayup bertingkah dengan bunyi suara burung puyuh jantan. Suasana terasa amat menyeramkan. Lembaga itu terus meloncat ke depan tanpa menoleh ke arah kami lagi. Datuk pun meminta daun serunai laut itu dari kami. Daun itu Datuk genggam dan terus ditanam ke dalam tanah. 2 kali Datuk melangkah kawasan yang sudah ditanam dengan daun serunai laut tersebut. "Itulah isteri kamu. Selagi kamu tak ampunkan perbuatan dia, dia tidak akan aman. Tetap berkeliaran di atas dunia hingga hari kiamat."
beritahu Datuk pada lelaki itu. Saya menggigit jari sambil menjeling ke wajah lelaki itu. Air mukanya nampak berubah, mengundang rasa kesal yang amat sangat. Belum pun sempat lelaki itu memberikan sebarang jawapan, Datuk terus mengajak kami pulang. Datuk mengajak lelaki itu bersolat di maghrib di surau. Lelaki itu menolak dengan alasan kepalanya terasa pening. Jadi, saya dengan Datuk terus ke surau. Sesudah mengambil wuduk di kolah, saya terserempak dengan Udaludin di kaki tangga surau. Atas permintaan orang-orang kampung, Datuk terus menjadi imam untuk solat maghrib. Jadi, tugas Datuk bersambung lagi. Waktu solat Isyak, mereka juga minta Datuk menjadi imam. Permintaan itu tidak Datuk hampakan. Selepas menunaikan solat Isyak, Datuk bercakap sesuatu dengan ketua kampung. Entah apa yang mereka katakan, saya pun tidak tahu. Tetapi, selesai bercakap, ketua kampung terus bangun dan bercakap dengan lantang. Saya minta orang yang ada di sini mengikut saya ke rumah orang yang mati isteri bersama dengan orang tua ni, ujar ketua kampung sambil menuding jari kelingkingnya ke arah Datuk. Orang kampung memerintah 3 orang kampung mengambil cangkul dan daun pisau abu. Orang yang diperintah itu segera keluar dari perut surau. Beberapa saat kemudian, orang yang diperintah mencari cangkul dan daun pisang itu pun tiba. Datuk melarang mereka untuk masuk dalam surau. Datuk suruh mereka duduk di kaki tangga surau sahaja. Angin malam terus bertiup kencang. Datuk mengambil lampu gasolin di tengah surau lalu dibawa turun. Orang dalam surau pun mengikut Datuk turun. Kita ke sana semuanya. Tetapi sepanjang jalan menuju ke rumah tu, saya minta orang yang ada ni membaca surah Al-Fatihah dan kuliah di dalam hati. Jika ada sesuatu yang ganjil, jangan tegur ya ataupun direnung. Tiba-tiba semua orang yang berada di halaman surau terkejut. Lampu gasolin terpadam dengan sendirinya. Beberapa ketul tanah merah melayang dalam gelap malam mengenai tubuh badan orang yang berkumpul. Suasana menjadi gawat. Datuk pun menekuk kedua belah telinganya dengan tapak tangan. Bila Datuk menjatuhkan kedua belah tangannya seperti sedia kala, bau busuk mula menerpa ke dalam lubang hidung orang ramai bersama dengan bunyi suara orang ketawa yang amat manjang. Bunyi bergegar bagaikan digoyang oleh satu tenaga yang amat kuat. Lampu gasolin kembali menyala. Saya melihat beberapa kumpulan kelip-kelip datang menuju ke arah kami. Cahaya yang keluar dari punggung kelip-kelip itu menerangkan sebahagian daripada halaman surau. Datuk membuka kain ikat kepalanya, lalu mengebas ke arah kelip-kelip itu hingga kumpulan kelip-kelip itu berpecah dan hilang. Beberapa orang yang berkumpul di halaman surau terus menghilangkan diri. Kumpulan yang berjumlah lebih dari 20 orang itu menjadi lebih kecil jumlahnya. Tinggal kira-kira 5 orang. Datuk tersenyum. Dia tahu kumpulan yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing. Tidak sanggup berhadapan dengan percubaan dari syaitan. Macam inilah, kita bergerak sekarang, kata Datuk. Kumpulan yang tinggal pun bergeraklah menuju ke rumah lelaki itu. Semuanya berjalan dengan tenang dan jaraknya tidak jauh antara satu sama lain. Lebih kurang setengah rantai mahu sampai ke kawasan rumah lelaki itu. 2 orang dari kumpulan itu melarikan diri setelah mereka melihat satu lembaga besar setinggi pokok kelapa berdiri di halaman rumah lelaki itu. Begini, saya tak nak rancangan ini gagal. Saya minta sesiapa yang tidak sanggup bersama saya, sila beritahu saya, kata Datuk. Udaludin muncul di depan Datuk bersama ketua kampung. Mereka menyatakan tidak sanggup untuk menyertai Datuk. Dengan rela hati, Datuk membenarkan mereka pergi. Tinggallah saya bersama Datuk dan seorang penduduk kampung yang bernama Kamal. Kami meneruskan perjalanan dan masuk ke dalam kawasan rumah lelaki itu. Sebaik sahaja berada di depan tangga rumah lelaki itu, Kamal terus jatuh pingsan sesudah dia melihat wajah seorang perempuan yang amat hodoh memangku kepala lelaki di muka pintu. Datuk terpaksa mengeluarkan sehelai daun sirih dari saku baju sebelah kiri. Daun sirih itu dikunyah-kunyahnya hingga hancur. Datuk menyemburkan daun sirih itu ke muka Kamal sehingga Kamal sedar dari pingsannya. Ni, kau makan daun sirih ni. Datuk menghulurkan secebis daun sirih lain kepada Kamal. Kamal terus mengunyahnya hingga mukanya menjadi merah. Apa kau rasa? Ada rasa takut? Soal Datuk lagi.
ada. Jawab Kamal serentak. Dengan itu wajah perempuan hodoh di muka pintu terus gaib. Hanya yang tinggal batang tubuh lelaki dengan bekas gigitan di bahagian pipi dan pangkal leher. Bila saya mahu menyentuh tubuh lelaki itu, Datuk segera melarangnya. Ni, kau jangan sentuh, nanti kau pula yang kena badi dia, kata Datuk. Saya terdiam. Datuk pun memulihkan lelaki yang tidak sedarkan diri itu. Lelaki yang kelihatan lesu itu tidak boleh bangun dan terpaksa diusung ke tanah. Datuk membiarkan lelaki itu terkapar-kapar di halaman. Dengan pertolongan sinar gasolin, saya melihat lelaki itu cuba bangun tetapi tidak berdaya. Datuk dan saya serta Kamal terus masuk ke bawah rumah. Dalam beberapa saat sahaja, lembaga perempuan itu muncul dan cuba menghampiri lelaki yang terkapar di halaman. Lelaki itu cuba menjerit. Suaranya tidak keluar. Lelaki itu cuba bangun tetapi ternyata tidak berdaya. Datuk menepuk bumi dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Lembaga dengan wajah yang amat menakutkan itu merenung ke arah kami. Saya dan Kamal tidak sanggup memandangnya. Segera merenung ke arah lain. Datuk bangun dan menghampiri lembaga itu. Datuk dan lembaga itu berhadapan antara satu sama lain. Lagi sekali saya lihat mulut Datuk terkumat kami membacakan sesuatu. Lembaga itu bagaikan ditekan oleh sesuatu kuasa, segera sujud di kaki Datuk. Datuk tidak ambil kisah, lalu mengambil tanah dan dikepal-kepalnya tanah itu dengan tangan. Dari tanah asalmu, ke tanahlah kembalimu. Suara Datuk cukup lantang. Tanah yang dikepalnya dikenakan pada bahagian tubuh lembaga itu. Satu jeritan yang amat menakutkan. Berlaku di malam yang sepi. Lembaga itu hilang dan tempatnya segera digantikan dengan beribu-ribu kelip-kelip sambil mengeluarkan cahaya yang amat terang. Kelip-kelip itu berkumpul dan memanjang naik ke udara. Datuk segera menyuruh Kamal mengambil cangkul dan kami bertiga meredah malam menuju ke tanah perkuburan. Saya membawa lampu gasolin. Kami segera menuju ke kubur perempuan yang kami temui siang tadi. Datuk tanpa membuang masa terus merebut cangkul dari tangan Kamal. Lubang yang terpelohong segera Datuk timbus. Sebaik saja lubang ditimbus, terdengar suara ribut yang amat kuat. Dahan-dahan kering berjatuhan. Batu nisan di perkuburan saya lihat bagaikan bergerak-gerak. Bila suara ribut hilang, tanah perkuburan kelihatan terang. Dari cahaya kelip yang datang beribu-ribu banyaknya, saya terdengar suara orang yang menangis. Kita pulang. Dia akan berkeliaran di muka bumi ini sampai hari kiamat, kata Datuk, dan kami pun terus pulang. Waktu kami sampai di rumah, lelaki itu hari sudah pun subuh. Lelaki malang itu masih terkapar atas tanah. Datuk terus merawatnya hingga pulih. Kau ampunkan jelah dosa isterimu, bisik Datuk pada lelaki itu. Saya bersedia mengampunkannya, tapi saya sendiri tak tahu bagaimana caranya, terang lelaki itu dengan jujur. Hari beransur cerah. Fajar mula terbit di kaki langit. Datuk membawa lelaki itu pergi, lalu memandikannya.